Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang peranan psikologi pendidikan dalam membantu guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bilik darjah. Pengenalan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, psikologi adalah kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung kait dengan perilaku manusia dan haiwan, pola pemikiran dan perilaku seseorang ataupun sesuatu kumpulan dan kebijaksanaan memahami sifat manusia. Psikologi pendidikan pula ialah kajian yang melibatkan bagaimana seseorang itu belajar. Sebagai contoh, topik yang melibatkan hasil pelajar, proses pengajaran, pelajar berbakat, perbezaan individu dalam pembelajaran dan ketidakupayaan individu dalam pembelajaran. Terdapat beberapa model dan teori untuk menjelaskan cara manusia berkaitan dengan pengetahuan. Teori-teori ini menjelaskan pendekatan dan kaedah yang digunakan dalam psikologi pendidikan. Antaranya ialah teori pembelajaran oleh Jean Piaget, teori social-cultural oleh Lev Vygotsky dan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Terdapat 3 jenis objektif. Yang pertama ialah memahami perkembangan pelajar semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Yang kedua, membentuk personaliti pelajar semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan yang ketiga, perbezaan setiap guru menyampaikan ilmu kepada pelajar semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Di mana saya akan menyambung pembentangan ini pada bahagian peranan psikologi pendidikan dalam membantu para pelajar. Yang pertama, memahami perbezaan pelajar, di mana setiap pelajar mereka mempunyai kemampuan dan potensi mereka yang tersendiri. Sebagai guru, kita perlu memahami perbezaan karakter setiap pelajar, tahap perkembangan mereka serta perangai mereka. Yang kedua, dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat, iaitu dengan mempelajari psikologi. Psikologi juga adalah untuk mengenal pasti setiap karakter pelajar serta bertujuan untuk mengenal metod pembelajaran yang disukai mereka. Seterusnya yang ketiga, dengan mencipta suasana belajar yang kondusif di dalam kelas, guru yang mampu mencipta suasana belajar yang kondusif di dalam kelas, mereka mampu meningkatkan suasana yang efektif ketika kelas sedang berjalan, maka minat murid untuk belajar atau akan berterusan malah semakin bersemangat. Seterusnya yang keempat, di mana dengan memberi bimbingan dan arahan kepada pelajar. Psikologi memberi peluang kepada guru untuk menjadi seorang pembimbing kepada pelajarnya dengan pendekatan emosi dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Seterusnya yang kelima, dengan memberi penilaian hasil pembelajaran. Sebagai seorang pendidik yang belajar tentang psikologi pendidikan, sudah pasti mampu memberikan penilaian hasil pembelajaran secara adil dan saksama. Selain itu, penilaian hasil pembelajaran boleh juga dinilai berdasarkan sikap serta keaktifan mereka dalam kegiatan sekolah. Hal itu dapat meningkatkan lagi kualiti pelajar tersebut. Hal itu meningkatkan lagi kualiti sebenar pelajar tersebut. Seterusnya yang keenam, di mana menerangkan tentang motivasi. Guru yang mempunyai psikologi pendidikan mampu memberikan sokongan, dorongan atau motivasi untuk pelajarnya agar mempunyai semangat yang lebih tinggi dalam pelajaran. Sekian, itu sahaja daripada saya. Bahagian seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Wallah. Kepentingan psikologi pendidikan pula ialah: pertama, membolehkan guru mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi, serta merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kedua, membolehkan guru meramal tingkah laku dan kegemaran pelajar pada peringkat umur tertentu, serta merancang peneguhan yang sesuai dalam usaha mengawal tingkah laku dan memotivasikan mereka. Ketiga, membolehkan guru mereka cipta soal selidik untuk mengenal pasti tahap perkembangan pelajar dan menyediakan program yang sesuai untuk meningkatkan prestasi. Keempat, guru cenderung mempunyai sifat empati, iaitu daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain. Kepentingan kelima, guru akan lebih prihatin kepada murid yang mempunyai masalah dalam pembelajarannya dan akan lebih sabar membimbing mereka.
Seterusnya saya akan menjelaskan tentang cabaran di dalam psikologi pendidikan. Pertama adalah ledakan ilmu yang berbentuk global, yang bermaksud sumber maklumat yang berlebihan. Keadaan ini boleh mengelirukan pelajar serta menyukarkan pelajar untuk membezakan antara maklumat yang benar dan tidak benar. Masalah sosial juga adalah antara masalah yang sering berlaku di sekolah, seperti terbabit dengan kegiatan samsing, membuli, merempit, berzina, merokok, salah guna dada, mencuri, dan lain-lain. Kecanggihan teknologi zaman ini juga merupakan antara penyebab berlaku beberapa gejala sosial seperti pengaruh-pengaruh yang negatif daripada media sosial. Yang ketiga adalah masalah disiplin. Segelintir pelajar ada yang tidak hormat guru, selalu melanggar peraturan sekolah, malas belajar, suka tidur dalam kelas, ponteng sekolah, dan sebagainya. Gangguan emosi dalam kalangan pelajar juga turut memberi cabaran kepada psikologi pendidikan di bilik darjah. Perkara ini memberi impak kepada kesehatan mental pelajar dari segi psikologi, fizikal, gangguan fikiran, dan tingkah laku. Akhir sekali, tekanan hidup juga boleh memberi tekanan kepada mental pelajar kerana ia menguasai minda pelajar dan sebilangan individu bagi mereka itu amat berat dan sukar untuk dilalui secara bersendirian. Oleh itu, saya berpendapat pihak sekolah dan guru perlu cuba berusaha memahami setiap pelajar serta situasi yang dihadapi oleh pelajar tersebut supaya mereka lebih terkawal dan mendapat sokongan yang diperlukan. Guru harus cuba seimbangkan tahap kecerdasan, emosi, dan kognitif para pelajar. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Antara usaha dilakukan dalam membantu guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bilik darjah ialah kursus dan latihan profesional guru. Program ini untuk mewujudkan individu yang mempunyai pengetahuan serta kemahiran untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pendidik dengan berkualiti. Program ini merangkumi aspek kaedah pengajaran dan pembelajaran, motivasi pelajar, pengurusan dan psikologi pendidikan. Guru didedahkan dengan kaedah-kaedah untuk menghadapi cabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab guru, terutama sekali berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dalam bilik darjah. Latihan profesional guru dapat melahirkan guru yang kreatif, inovatif, efektif dan bertanggungjawab untuk menjawat jawatan seorang guru. Usaha yang kedua, bimbingan dan kaunseling. Bimbingan dan kaunseling adalah proses di mana membantu guru dalam memahami dan mengatasi sebarang masalah yang mereka hadapi. Program bimbingan dan kaunseling membantu guru dalam mengurus emosi dan tekanan yang dialami oleh guru semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Cadangan dalam membantu guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bilik darjah dari segi psikologi pendidikan adalah melalui pelaksanaan amalan pengajaran pedagogi. Amalan pengajaran pedagogi merupakan kaedah yang digunakan oleh guru dalam proses mengajar dan membimbing murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Amalan pengajaran pedagogi merangkumi aspek seperti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid, pembelajaran secara aktif, penggunaan bahan pengajaran yang menarik dan relevan dengan situasi semasa serta menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Amalan pengajaran pedagogi dapat membantu guru mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif sekaligus mewujudkan interaksi antara murid dan guru semasa aktiviti pembelajaran. Cadangan kedua, pelaksanaan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ataupun active learning merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan penglibatan murid secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran aktif dapat meningkatkan motivasi dan minat murid apabila pelajar sendiri telah melibatkan diri dengan aktif dalam setiap aktiviti yang berlaku dalam bilik darjah. Cadangan ketiga, pelaksanaan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Persekitaran pembelajaran yang kondusif merangkumi aspek seperti keadaan fizikal, kemudahan, pengurusan dan interaksi atau hubungan sosial dalam bilik darjah yang berada dalam keadaan yang terbaik. Perkara ini membantu dalam proses pembelajaran yang berkesan. Bilik darjah yang kondusif akan membuatkan pelajar menjadi selesa dan seronok untuk menjalani proses pembelajaran sekaligus memudahkan pelajar untuk sentiasa fokus. Secara keseluruhannya, menurut Atta Ashribar tahun 1998 menyatakan bahawa psikologi pendidikan merupakan satu ilmu psikologi yang dikaitkan dengan teori dan masalah dalam pendidikan. Psikologi pendidikan menggabungkan antara dua bidang iaitu bidang psikologi dan juga bidang pendidikan, yang mana kedua-dua bidang ini merupakan satu kajian saintifik terhadap tingkah laku murid dalam pendidikan serta meliputi aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Oleh hal demikian, penulisan ini dibangkitkan untuk membahaskan tentang peranan psikologi pendidikan dalam membantu para guru meningkatkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran di bilik darjah. Selaras dengan tuntutan pembangunan negara pada masa kini yang menuntut para guru yang efektif dan juga berkebolehan dalam mengawal proses pembelajaran